bajet Kedah 2021 ini, kalau kita melihat bahawa daripada laporan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mana pandemik COVID-19 ini akan berakhir pada 2021. Akan akhir 2021. Tetapi kita melihat bajet Negeri Kedah 2021 yang menyatakan bahawa pendapatan, iaitu pada tahun harapan kita bajet 720 juta sebagai pendapatan dan 999 juta, almost 1 bilion sebagai perbelanjaan kerajaan negeri. Begitu besar sekali perbelanjaan, dan seperti mana yang disebut oleh rakan-rakan kita dalam pembentangan bajet ini, sama ada realistik atau tidak realistik dari segi apa yang kita belajar. Jahilnya kami ini belajar dari segi accounting, menunjukkan kalau mana-mana pembentangan bajet yang telah dibentangkan ini, kalau syarikat swasta, selalunya CEO pun dipecat kalau cara bajet ni bentangkan. Minta maaf. Tetapi untuk makluman yang berhormat speaker, 720 juta sebagai pendapatan, 999 sebagai perbelanjaan. Dalam masa yang sama, actual figure ataupun jumlah hasil yang sebenar yang kita lakukan pada 13 November 2020 iaitu hanya 504 juta. 504 juta kalau kita hampir 1 bilion, lebih kurang 50% dia punya variance, maksudnya mungkin defisit itu boleh mencapai sehingga yang kita anggarkan 50%. Tetapi melalui belanjawan yang telah dibentangkan, defisit 11%, iaitu 78.88 juta yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Apapun, cuma saya ingin minta penjelasan bajet ini telah yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Antara kod yang saya dapati dekat buku bajet ini iaitu 82-100, iaitu terimaan untuk perkhidmatan pada tahun 2017 hanya 6.5, 2018 5.3 juta, 2019 600,000, 2020 anggaran 1.5 juta, tetapi dalam terimaan perkhidmatan 2021 tiba-tiba boleh menjadi 15 juta. Of course dia kalau kita tengok dari segi track record dia memang tidak realistik. Minta penjelasan dan pencerahan. Yang kedua tentang terimaan daripada anak syarikat GLC, iaitu anak-anak syarikat kerajaan dengan keadaan pandemik, dalam keadaan ekonomi, krisis ekonomi. 2017 6.5 juta, 2018 4.8, 2019 600,000, tapi 2021 15 juta juga anggaran dapat hasil daripada pendapatan daripada anak syarikat berkaitan GLC. Dan saya juga ingin persoalkan tentang satu lagi untuk bangkit, iaitu pemberian cukai pelancongan, iaitu saya lihat 2018, 2019, 2020 tidak ada, tetapi dibajetkan, dianggarkan pada 2021 5 juta. Tetapi yang saya tahu, yang kami sebelum ini dalam EXCO meeting, kita ada penerimaan tourism tax 5 juta ini. Adakah ini merupakan manipulation of accounting ataupun tidak? Tetapi sila jelaskan kepada kita. Yang kedua, berkenaan dengan tumpuan teras bajet Kedah 2021, iaitu mencerdaskan ekonomi dan meningkatkan pendapatan. Yang digunakan meningkatkan pendapatan dalam keadaan sekarang, iaitu pengangguran yang begitu bertambah. Nak tingkatkan bagaimana pendapatan sedangkan ramai orang tidak ada makan pendapatan, dan nak makan pun susah ke belakang ini. Peniaga-peniaga kecil, penjajah-penjajah kecil di semua daerah menghadapi masalah yang sama. Peniaga di Pekan Rabu kerja di sana, duk bagi tahu tak ada orang, kosong di Pekan Rabu. Bagaimana fokus bajet ini yang patut difokuskan kepada rakyat mesti ditumpukan. Foodpanda, Grab, semua tu peniaga sekarang ni down di atas sebab PKPB yang telah diumumkan baru-baru ni, walaupun kita tahu bahawa kita faham ia merupakan PKPB politics di bawah peringkat federal. Pekerja hotel, Berjaya Hotel sebagai contoh, saya lihat bahawa 600 orang dulu bekerja. Saya tanya lah tinggal berapa? 200 pekerja saja, 400 orang hilang pekerjaan. Itu satu hotel di Langkawi, di kawasan Yang Berhormat Speaker. Yang tu satu hotel, kita tak boleh cakap yang lain-lain lagi. Ini pekerja airline, of course, teruk sekarang ni. Pekerja restoran, pebancu hayat,
Chakotay yang disebutkan oleh rakan saya sebentar tadi, pekerja swasta sekarang ni orang bercakap tentang KWSP, orang nak makan, begitu teruk sekali dalam pandemik COVID-19. Bagaimana kerajaan menumpukan fokus belanjawan ini mesti difokuskan kepada rakyat marhen. Tumpuan trust yang kedua yang telah dinyatakan mensejahterakan rakyat dan menambah baik kualiti hidup masyarakat. Isu pokoknya ialah keperluan asas rakyat seperti mana yang telah kita lakukan sebelum ini. Kita edarkan di semua dun barangan dapur ataupun sedikit bantuan kewangan kepada penjajah dan peniaga kecil. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah isu berbangkit berkenaan dengan katanya kononnya pembangkang memberi bantuan kepada bangkang menjadi sejarah, iaitu daripada B02 RM50,000, B02 RM50,000, dan katanya dan kita dapat duit ini bukan untuk kepada kami tetapi untuk masyarakat. RM50,000, RM2,000 kali 12 bulan, RM24,000. Total RM50,000 campur RM24,000 hanya dapat RM74,000. Duit-duit ini digunakan untuk membeli kerusi roda, memperbaiki lorong-lorong, buat rumah sikit-sikit bagi barang dapur. Cuma lebih daripada RM4,000 seperti mana sebelum ini diberi oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebanyak 70. Tetapi kena ingat, masa pandemik COVID dahulu, Kerajaan PH bagi RM70,000 campur dengan RM30,000 duit pandemik COVID, iaitu RM100,000.